Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dimohon oleh one of our subscriber, user YouTube, dia nak kita buat soalan PT3. So kita akan buat soalan pentadsiran tingkatan 3, iaitu bahagian objektif saja. Ada 20 soalan. Okay, let's go. Okay, kalau kita lihat section A, ada 20 markah. Soalan yang pertama, maklumat berikut merupakan laluan impuls semasa koordinasi saraf. Okay, first, simple je nak ingat untuk koordinasi saraf ni, mesti pertama sekali ada rangsangan. Okay, rangsangan ni contoh dari segi bunyi. Bila rangsangan, kita mesti ada reseptor. Reseptor ni kalau bunyi, contohnya reseptor kita dekat telinga. Then, kita akan pergi kepada saraf tunjang, terus pergi kepada efektor, iaitu kita punya otot. Jadi laluan dia bermula daripada rangsangan, reseptor, saraf tunjang dan juga efektor. So jawapannya adalah D. Okey, soalan nombor 2 ni dia nak kita mengira, iaitu dia kata Alan ingin mencari isi padu seketul gabus. So dalam ni dah campur, kita ada kok, gabus dan juga batu dan juga air biasa. So last kali soalan cakap cuba kira berapakah isi padu gabus sahaja. Okey, kat sini dia bagi 3 jenis gambar. Isi padu air, gabus campur dengan batu dan juga kita akan ada batu sahaja. Okay, first yang awak kena buat apa? Awak tolakkan untuk dapatkan isi padu batu. 42 tolak 20 dapat 22. Okay, so tengok balik. Okay, ni air kosong. Kat sini ada batu dengan gabus. Yang gambar ni adalah batu sahaja. Jadi batu tolakkan dengan air, awak akan dapat isi padu batu sahaja. Sebab tu cikgu tolak batu ni 42, yang air kosong tu 20. 42 tolak 20 dapat 22. Okay, nak tahu gabus buat apa? Batu campur gabus, 47 tolak 20 tolak 22, dapatlah 5. Jadi isi padu gabus hanya 5 cm padu sahaja. Prinsip yang digunakan adalah prinsip dalam kes ni, kalau air ni, prinsip dia yang you rekakan tu Archimedes Principle. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3 tentang sel tumbuhan. So, dia tunjuk apakah fungsi P. P yang ditunjukkan adalah nukleus, yang fungsi dia mengawal aktiviti sel. Okay, one of dia ada fungsi untuk nukleus adalah untuk membawa maklumat genetik dalam bentuk DNA. Okay, so kita pergi juga fungsi yang lain, mengandungi klorofil. Klorofil ni, siapa yang mengandungi dia adalah kloroplas, yang bulat-bulat ni, atau kloroplas. Memberi bentuk kepada sel adalah yang kat luar ni, dinding sel. Menyimpan makanan terlarut dalam sel. Kalau dalam kes sel tumbuhan ni, kanji, dia simpan makanan dalam bentuk kanji. Kalau sel haiwan, glycogen. Okay, kita pergi kepada soalan 4. Soalan 4 ni tentang organ dalam tubuh badan kita. Dia cakap, Raja 4 menunjukkan sistem pencernaan manusia. Satu sampel makanan diambil daripada organ Q, dan selepas dianalisis, nilai pH sampel ialah 3. Okey, 3 ialah nilai pH yang berasid. Jadi kita tahu tempat yang berasid dalam organ kita adalah perut. Bila cakap pasal pH 3 berasid, mesti cakap pasal perut. So, jadi kalau kita tengok gambar rajah yang diberikan, okay, kita ada perut, usus kecil, usus besar. So, berdasarkan rajah di bawah, antara pernyataan berikut yang manakah betul? Jadi, kat perut ni adalah Q menghasilkan jus gastrik yang mengandungi asid hidroklorik, betul. Sebab dalam perut ni, dia akan menghasilkan gastric juice, itulah yang berasid, pH dia adalah rendah, iaitu 3. Okey, kalau ada cakap Q menerima hempedu daripada hati untuk membaurkan lemak, ataupun lemak tu dia akan tukar jadi benda yang lagi simple. Okey, jadi Q ni adalah bile duct ataupun tube hempedu. Okey, kalau dia kata enzim Q menukar lemak kepada asid lemak dan glycerol, jadi enzim ni adalah lipase, Lipase. So lipase, enzim lipase dia akan tukarkan lemak kepada asid lemak dan juga glycerol. Okey, kalau Q merembeskan hormon untuk mengawal kandungan glukosa dalam darah, ini selalu organ yang terlibat ialah pankreas. Okey, jadi untuk orang kecil manis, pankreas dia tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup untuk tukarkan glukosa kepada energi dalam darah kita. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 5. Jadual 5 menunjukkan 3 campuran dan kaedah untuk memisahkan campuran tersebut. So, kita ada minyak dengan air. So, minyak dengan air dia akan terapung. Jadi, kalau minyak dengan air ni, apa yang awak kena buat, just awak boleh buat pengapungan je lah, sebab dia akan terapung. Tepung dengan air, cara nak pisahkan dia, awak kena guna penapisan, iaitu penurasan, filtration.
Kalau sulfur dengan serbuk besi, sebab sulfur ni bukan logam, serbuk besi logam, boleh guna magnet. Okey, jadi cara nak asingkan dia, okey, jawapan dia adalah D. Kalau minyak guna pengapungan, kalau tepung dengan air kan dia bercampur, boleh turas. Kalau R menggunakan magnet saja. Sebab hanya melibatkan sulfur bukan logam dan juga besi iaitu logam. Okay, soalan nombor 6, dia suruh kita lihat dan tentukan macam mana sama ada W, X, Y ni apa. Contoh W, tukar tenaga cahaya kepada kimia. Cahaya ni mesti matahari. So kita tengok terus kepada soalan, sebab soalan objektif senang. Bila cakap terus tukar tenaga kimia, cahaya kepada kimia, tengok jawapannya ada matahari. So A dengan D adalah possible jawapan kita. Okay, tengok X pula. X tenaga kimia kepada mechanical. Maksud mechanical ni, dia menggunakan, contoh dia adalah menggunakan mesin. Contohnya basikal, tu mechanical. Contoh apa lagi? Selain basikal, beca dan sebagainya lah. Tu. Kalau tenaga kimia ni makanan, tak kisahlah aiskrim ke, air batu ke, air orange ke, whatever makanan lah, apple and so on. Itu tenaga kimia. Tenaga mekanik ni mengibatkan mesin yang tidak menggunakan enjin. Contohnya basikal, contoh yang lain beca dan sebagainya. Okey, Y, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik contohnya kereta. So, jawapan yang paling betul adalah D. Okey, soalan nombor 7 melihatkan seorang budak. Dia memandang pokok. Jadi, Asyong melihat ke arah pokok yang terletak jauh daripadanya. Jadi, apa yang berlaku bila kita lihat? Tak kisahlah kita Asyong ke Ali ke Abu. Bila kita melihat sesuatu objek yang jauh daripada kita, apa yang berlaku? Kantang mata kita akan menjadi nipis. Kalau kita melihat objek yang dekat daripada kita, contoh sekarang ni awak tengok laptop dekat-dekat, so kantang mata awak akan jadi tebal sebab dia nak fokuskan image tu. Kalau tengok objek yang jauh, kantang mata jadi nipis. Kalau tengok objek yang dekat, kantang mata jadi tebal. So kena ingat macam itu je. Okey, then nombor 8. Okey, nombor 8 ni tentang kumpulan darah. So awak kena tahu, sebelum nak tahu siapa kumpulan darah penderma, siapa penerima, kena tahu darah O ialah penderma universal. Maksudnya darah O boleh derma kat semua orang. Tak kisahlah O nak derma kat A ke, kat B ke, AB boleh. O ni penderma universal, dia boleh derma kat semua orang. Manakala AB adalah penerima universal, dia boleh terima daripada semua orang. So kita tengok mana yang betul. Dia kata, apakah yang akan pilih pasangan yang boleh menyebabkan antara pasangan penderma darah dan penerima darah yang manakah akan mengakibat penggumpalan. Penggumpalan akan berlaku jika orang yang tak sepatutnya menerima daripada orang yang tak sepatutnya. Contoh AB. AB ni derma. Penerima AB boleh. AB boleh terima dengan AB. AB ni dia boleh terima dengan semua orang sebab dia adalah penerima universal. O nak derma. A nak terima. Boleh. Tak ada masalah. Sebab O boleh derma kat semua orang. Okey. A nak derma dekat O. Tak boleh. Sebab darah O hanya boleh terima daripada darah O saja. Kesian darah O. Dia boleh derma kat semua orang tapi dia boleh terima dekat diri dia saja. Okey, B boleh derma kat AB? Boleh. Sebab AB boleh terima daripada B, boleh terima daripada A, boleh terima daripada O. Okey, kesimpulannya yang akan berlaku penggumpalan adalah pasangan C. A tak boleh derma kat O. A hanya boleh derma dekat AB dengan darah A sahaja. Okey, pergi kepada soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 tentang sejenis kaedah pembiakan. Okey, so pembiakan ni penjanaan semula nama dia. Ni adalah cacing pipih. Cacing pipih, bukan cacing pita. Cacing pita yang dalam perut tu kalau korang kaki ayam pergi pijak-pijak tanah. Ini namanya cacing pipih. Dia banyak kat laut lah. Kalau korang belah, dia jadi yang lain. Dia berlaku pembiakan lah. Contoh, kawan dia yang boleh jadi macam dia, SpongeBob. Korang tengok tak SpongeBob? Dia ada Patrick. Patrick ni tapak Sulaiman. Sama juga kaedah dia penjanaan semula. Contoh yang lain ialah Spirogyra. So dia cakap antara berikut yang manakah yang boleh melakukan pembiakan yang sama? So jawapannya ialah Spirogyra. Okey, then nombor 10. Okey, 10 ni menunjukkan cara nak kira macam mana kita nak bayar bil elektrik. Okey, cara dia 1 unit bersamaan 1 kilowatt per hour. Okey, kalau dia cakap
Jika kos tenaga elektrik ialah 16 sen seunit, 16 sen ni bersamaan 0.16. Berapakah kos penggunaan elektrik bagi 10 hari? You just kira je, senang je. Okay, so 2 darab 2 sama dengan 4. 4 darab 1.5 sama dengan 6. 2 darab 1, 2. Ini dia punya tempoh jam, ini tempoh kuasa dia. Awak tambahkan semua jadi 12. So, jadi Ali ke Abu ni dia gunakan 12 kilowatt hour. Jadi kita tahu 1 kilowatt hour sama dengan 1 unit. Kalau 12 unit. So 12 darab 0.16. Dapatlah RM1.92 untuk 1 hari. 10 hari darabkan dengan 10 saja. Jawapannya RM19.20. Okey, pergi kepada soalan nombor 11 tentang turtle. Turtle pula, penyu. Turtle penyu. Jadi turtle ni cara dia nak survival, untuk dia hidup. Kemandiran spesies maksudnya untuk dia teruskan hidup. Dia kena buat apa? Dia kena sembunyikan telur dia. Kena telur dalam kuantiti yang banyak. Itu cara untuk penyu ni teruskan hidup. Okey, soalan nombor 12 ni adalah tentang Raja Rabah menunjukkan satu aktiviti untuk mengkaji sifat oksigen dan karbon dioksida. Bila keluar tentang eksperimen ni, korang akan menghadapi dua larutan, kalium hidroksida dan juga pirogalat. Kalium hidroksida hanya menyerap gas karbon dioksida. So kalau korang buat macam ni, gas karbon dioksida ni akan penuh, air akan naik. Sebab kalium KOH ni, kalium hidroksida ni, dia akan menyerap karbon dioksida. Okey, kalau pirogalat juga, dia akan serap oksigen saja. So oksigen akan penuh. So dia kata yang manakah betul? Kalau kita lihat, yang betul ialah C. Sebab pirogalat akan serap oksigen, so tangki oksigen ni akan penuh. Okey, kalau kita tengok yang pertama, pirogalat, karbon dioksida dia tak serap, tak mungkin penuh. Ni salah. Okey, so dua-dua kosong pun salah, dua-dua penuh pun salah. So ingat begini, ingat pirogalat, ingat oksigen, ingat kalium hidroksida, ingat karbon dioksida. Okey, soalan nombor 13 tentang satu interaksi. Kita belajar ada commensalism, ada mutualism, simbiosis dan sebagainya. Yang ditunjukkan kat sini ialah, nampak ni, pokok apa ni? Pokok ni sengaja dia duduk atas pokok lain. So ini adalah kita panggil parasitism. Satu benefit, satu benefit, satu rugi. Satu untung, satu rugi. So dia kata pasangan manakah yang serupa? So teritip pada permukaan ikan paus pun sama. Kalau korang tengok National Geographic, korang pergi kat YouTube, teritip ni dia akan melekat-lekat dekat badan ikan paus tu. Selama-lama ikan paus tu boleh mati. So satu ni adalah contoh parasit. Tak bagus. Ikan badut dan animal laut ni dia adalah mutualism, dua-dua untung. Okey, paku pakis, tanduk rusa dan paku langsui, ini juga salah satu contoh parasit. So jawapan yang betul adalah 1 dan 3. Kalau alga dan kulat tu tu tak ada masalah. Itu alga dan kulat tak sure, itu korang boleh check. Dan kita ada apa? Persaingan. Contoh persaingan pokok kecil dengan pokok besar, harimau dan kawan-kawan harimau, atau persaingan. Kita ada juga kat sini commensalism, mutualism. Mutualism ke commensalism, korang boleh check balik. Yang dua-dua untung. Contohnya ikan ramora dengan ikan hiu, contoh yang lain burung dengan kerbau dan sebagainya. So korang kena study balik dia punya interaksi. So kalau macam ini kita panggil dia parasitism. Satu untung, satu rugi. Soalan nombor 14. Antara berikut yang manakah merupakan tujuan penghantaran kapal angkasa? So the main point nak hantar kapal angkasa ni adalah untuk mengumpulkan maklumat dan data tentang alam semesta. Okey, soalan nombor 15 tentang struktur matahari. Ini dalam bab-bab lasar tingkatan 3. So korang kena tahulah apa yang ditunjuk. Okey, X ni dia tunjuk kat bahagian dalam ni, ini adalah kromosfera. Kalau corona ni, yang tajam-tajam ni kat ujung-ujung, itu corona. Kalau teras, bahagian yang paling dalam sekali kita panggil dia teras. Kalau fotosfera, yang bulat ni, yang first layer of bulat ni, kita panggil dia fotosfera. So kena hafal sebenarnya dia punya struktur matahari. Nanti korang boleh tahu. Okey, soalan nombor 16. Okey, simple je. Ingat bateri. Ingat ada positif, ada negatif. Positif ialah anode, negatif ialah cathode. Jadi positif anode, negatif cathode. Okey, cara mudah je. Negatif akan tarik ion yang bercharge positif. Okay, dalam kes ni ada air dengan dilute sulfuric acid. Okey, yang positif ialah H+ dengan H+ lah, sebab acid pun H+.
Okey, yang positif pula ni dia akan tarik yang charge negatif. Contohnya dalam kes ni air ada OH minus dengan SO2 minus. Okey, so kita belajar dekat kathod yang negatif ni, gas yang terkumpul ialah gas hidrogen. Sebab daripada H plus dia akan jadi hidrogen. Okey, dekat P ni daripada oksigen O2 minus dia akan jadi oksigen. Daripada OH minus akan jadi oksigen. So, kalau awak nak test gas oksigen ni, awak pakailah kayu uji menyala ataupun berbara. Nanti dia akan menyala. Kalau nak test hidrogen ni, awak kena pakai kayu uji menyala. Dia akan bunyi pop. Sebab hidrogen bunyi dia akan bunyi pop. Sama macam korang kentut, cuba try. Kentut akan keluar gas hidrogen. Bila korang letak kayu uji menyala, dia akan bunyi pop. Tapi dalam eksperimen tak guna kentut lah. Kita guna eksperimen seperti ini. So ingat, negatif keluar hidrogen, positif keluar oksigen. So jawapan yang betul ialah A. Gas Q menghasilkan bunyi pop apabila diuji dengan kayu uji menyala. Soalan nombor 17, yang manakah paling stable? Ini mudah saja, yang paling stable D. Soalan nombor 18, okey, ini tentang ray ataupun sinar X. Okey, kita ada alpha, beta, gamma. Okey, yang tak boleh tembus tangan ialah alpha. Alpha ni kertas putih je boleh tembus. Kertas putih pun dia tak boleh tembus. Q ni adalah beta, dia tak boleh tembus aluminium. R, dia tak boleh tembus keluli, dia adalah gamma. So ingat, yang paling kuat sekali penembusan dia adalah gamma, diikuti beta dan juga alpha. So jawapannya adalah bola. Okay, nombor 19 senang je ni. Ni kalau orang taruh kat cermin, semua orang tahu. Dia akan keluar LEFT terbalik. Dan yang terakhir tentang tuas. Okay, kita ada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Tuas kelas pertama ni, fulcrum berada kat tengah. Contohnya jongkang-jongkit. Mudah kan? Jongkang-jongkit, gunting. Tu tuas kelas pertama. Tuas kelas kedua ni, seperti pemotong kertas ni, beban berada kat tengah. Nampak ni? Yang ujung ni kita panggil dia fulcrum. Kertas tu kat tengah, beban, daya kat ujung. Beban kat tengah dia adalah tuas kelas kedua. Contoh yang sama untuk dia adalah contoh stapler. So beban kat tengah juga. Contoh lagi satu adalah ni kereta sorong. Jawapannya 1 dan juga 4. Kalau kita pegang macam ini, okey, sekarang fulcrum kat sini, daya kat tengah, ini adalah contoh tuas kelas ketiga, di mana daya berada kat tengah-tengah. Okey, pemukul ni sama juga, fulcrum kat hujung, beban dekat hujung, daya kat tengah. Okey, nombor 3 ni pun contoh kelas ketiga. So kena belajar tentang tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Ingat, kalau beban dekat tengah, dia adalah tuas kelas kedua. Kalau fulcrum kat tengah, tuas kelas pertama. Kalau daya kat tengah macam pancing, dia adalah tuas kelas ketiga. Itu je. Selamat mengulang kaji. Bye.